Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ini ya Allah. Wa liwalidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam ya Allah ya Tuhan kami, lindunglah kami dari azab neraka Jahannam-Mu ya Allah. Wa min azabil qabr ya Allah ya Tuhan kami, lindunglah kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ya Tuhan kami, lindunglah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya Allah ya Tuhan kami, lindunglah kami ya Allah daripada tipu daya dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islami wal iman. Alhamdulillah, pertama kali banyaklah kita mengucap syukur ke hadirat ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kita panjang umur, dan banyak kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini kelimah-kelimah yang perlu kita kena banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala bagi kita sihat. Allah Taala bagi kita boleh celak mata lagi di pagi hari ini. Allah Taala bagi lagi nyawa kita setelah mana kita meninggal dunia semalam. Kita pejam mata semalam, roh kita kelik semula pagi ni, kita boleh semaya subuh. Nah, betapa celakanya mereka yang Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi nyawa, Tuhan bagi kesihatan yang baik, tapi tak tunai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tak pandai terima kasih kepada Tuhan. Itu celakalah hidup mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh selamat daripada golongan-golongan orang yang sentiasa yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rancangan pagi ni juga ni sebagai gantilah daripada semalam. Minta maaf lah. Semalam ni dia usaha masa check up, tapi tak dia juga. Oleh kerana kemarin itu aku baik kita di perut bakul, kerana pagi ni ada kerusuh hujah Baitillahil Haram. Hujah yang akan musafir pergi tunai ibadah umrah pada tanggal 19. Lalu tu malam tak ada. Kelik malam tu sampai buku 7 lebih dah lepas ngorek. Lepas tu ada syarat sikit di kampung. Maka tak ada malam. Hari ni kita buat ganti di pagi ni lah. Walaupun pagi pukul 8.30 ni ada kerusuh. Nak uji ilmu kepada hujat-hujat nak pergi buat umrah tu. Tapi tak apalah. Oleh kerana supaya tak tinggal rancangan kita ni. Tak ada malam kita ganti pagi. Tak ada pagi kot kita nak ganti petang pula lah. Tapi hari ni alhamdulillah. Dalam tajuk kita ni, kalau kira kita bincang sakut paut dengan kalau malam Sabtu, kita kecek sakut paut dengan alamatus sa'ah as-sughra wal kubra, yang mana kita bagi boleh ikuti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
Tanda-tanda kata Allah Ta'ala saat ni tu kita untuk kita dapat kesedaran. Nah, kalau kita tengok dalam ayat suci Al-Quranul Karim, sakut pada dengar akhir zaman, sakut pada dengar alamat kiamat ni, macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala terang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dalam ayat ni kalau kita tengok baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi terangih, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuhan royak gapo sini? Tuhan royak apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. 2-3 hari marai kita boleh tengok gonyengnya Tuhan yang berlaku di negeri Jepun. Nah, gapo yang berlaku di Jepun marai, maka kita buka tengok. Nah, kita buka tengok supaya adik kakak kita tu boleh ada kesedaran. Hak mana duk galik lagi. Hak ni sekadar ni ya, kalau kita tengok. Nah, dengan sebab gonyengnya Tuhan marai ni tak, marai dulu ni, mah kita ni banjir besar. Boh mah kita gudang, air selai rumah. Tapi di Jepun marai dulu ni tak. Tuhan gonyeng bumi dulu, kocok dulu. Zilzal dia panggil. Nah, sebab tu kita boleh baca surah Zalzalah, zilzal. Apabila bumi digoncangkan. Ini rupa mana? Rupa yang Tuhan wi halus-halus ya. Gonyeng tu dari 7.0 Richter tu kocok habis dah kereta yang gitu dah. 7.0 Richter, tapi dahsyat kiamat saat ni yang Tuhan duk cedeknya apabila bumi dikocok, apabila bumi digoncangkan dalam keadaan kiamat yang Tuhan nak datang mari ni, maka kita cedeklah persiapan. Allah kita tengok 7 Richter ni tak kocok riuh dah. Hingga sampai berlaku senggih tanah dalam laut. Lepas tu takut semula hingga sampai berlaku tsunami pula. Maksud kita tengok Allahu Rabbi ni, kita tengok negara-negara yang mana Allah Ta'ala hantar mari. Ni dia panggil tentera Tuhan ni. Negara mana yang banyak maksiat, negara mana yang banyak deraka dengan Tuhan, ni Tuhan tunjuk. Dengan sekelip mata Tuhan kocok bumi hak ni tak. Berkocok timbul tsunami pula, air penuh bandar mari, nyo pupuk kereta. Allah. Ni kita jangan risau pasal ni lah. Hidup kita ni Tuhan bagi nafas lagi, Tuhan bagi nyawa lagi, Tuhan nalai lagi. Nah, lepas tu tak pelik dah kita tengok mak kita 2, 3, 4 hari marai yang mana Tuhan hantar banjir, mari Tuhan hantar bah. Tu Tuhan nak kocok hati kita, wi kita kabar sikit ah. Nak wi kita sedar sikit ah. Nampak dia galik sangat. Nah, bala-bala yang dimari saat ni tentulah Allah Ta'ala hantar bala mari ni Tuhan nak maghfirah, hapus dosa pada umat-umat Islam. Tapi di kalangan tu apabila satu juga Tuhan kata, kalau ada berlaku maksiat, orang yang berlaku dosa tapi tak ada berasa gapo kata dia berlaku dosa, dia buat maksiat, ia tak rasa kata dia buat maksiat, maka Allah Ta'ala akan hantar gapo mari? Allah Ta'ala akan hantar tentera Tuhan mari. Melalui banjir, melalui bombing gepa macam mana yang berlaku di Jepun. Ni kita tengok di Jepun, tak tengok mak kita baru ni. Tengok tepi batas, tepi tembok, gapo hari ni yang ada orang jual. Daun hak duk buku tu, bukan daun sirih. Daun ketung tu.
Duk buku jual, boleh jual sah undang-undang. Allah, pas tak pelik lah. Pas tu rumah kita je ada jual muka ni, tak ada kat lain. Kalau kita pergi kat lain cari mana lah nak jual tu. Tapi rumah kita ni penuh. Tepi batas penuh orang jual. Lepas tu hak jual tu siapa dia? Bukan orang kapir jual. Anak Melayu kita. Nah, anak soleh, anak besuh hak jual. Pas di kalanya ada orang berlaku maksiat pergi jalan, jual kedarah-harap ni. Orang hak beli tu pun bukan orang kapir juga, orang Melayu juga. Hak dahsyat sekalinya, pejabat-pejabat agama, tok-tok imam, orang yang ada ilmu agama tak berani nak lari. Tak berani nak buat surat kata macam mana kita ada kuasa dalam masyarakat, kita ada kuasa. Kuasa sekadar mana ada jawab teh lah jawab dia. Tak berani nak pergi tegur kata, "Hei, buat surat sekeping hantar lagi, hei. Ni benda muka dia mau duk berlaku ni." Tak tahu saya lari dengan mulut atas surat lagi tak apa dah. Baik peli orang kat mana. Benda dia mau duk jual ni, dia mau jual untuk gapo? Benar-benar dia mau jual dia kata ni untuk nak makan buat ubat lah gila. Tapi dia mau jual ni bukan dah kata saja lah ni, berbuh siap dah jual. Nah, apabila benda yang halal jadi keharam, benda yang haram dia jadi halal, tak nanti tengoklah. Tuhan atas tentera Tuhan ni baru ni sikit je, sekelip mata. Saya pergi ziarah dak di kawasan yang kena banjir bawah ni, sebelah Halik Kabu, sebelah Halik Gapo tu. Allah ya tu, kejut ustaz, malam ustaz. Pukul 2 malam air naik setor ni ustaz, 10 minit setor naik. Hampa air naik nak akik barang tak ada. Tu rumah kita. Tapi kita tengok negara-negara negara Jepun marah, kita tengok. Ada siapa boleh tengok tak? Zilzal yang Tuhan hantar mari macam mana? Ada pihak boleh tengok? Nak royak di antaranya tentera-tentera Tuhan dia Tuhan hantar mari ni. Ni kita buka boleh tengok. 7.0 Richter. Allahu Rabbinya kocok. Hingga siapa puncak kelak. Ni Tuhan royak idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ni Tuhan kocok sikit je ni. Tuhan kocok nak sedar. Kita tu dulu ni kita tak boleh tengok berita gapo yang berlaku di negara-negara luar. Lah ni kita boleh tengok dengan mata. Kita boleh syahadah tengok dalam Facebook, dalam gapo waktu baik. Tak hingga siapa Tuhan kocok tu Allah. Ni kita kena minta lindung dah dengan Tuhan. Tak. Allahu Rabbi. Nah, hingga sampai after shock tu berapa puluh kali. Gedung gudang. Ni noyak tu kita ni buat persiapan lah. Buat persiapan. Jangan kita duk galik. Lama lagi nak kemat. Jangan duk buat galik. Kalau kita tengok tanda-tanda yang Tuhan royak hari ni tu, boleh dikatakan. Nah, semua kita boleh tengok. Nah, macam mana timur golongan-golongan bermacam-macamnya, timur golongan-golongan yang menyesatkan umat Islam, timur golongan-golongan yang anti hadis, timur golongan-golongan yang menyalahkan orang lain, macam-macam ada dalam ni. Penuh benar dah hak gapo Nabi sebut dulu lah ni sudah di timur sudah ada, sudah berlaku. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungkannya. Tu bumi kehek tu habis gapo yang duk dalam dia. Macam mana tu kehek air tu habis rum mari. Nyo cuah tanah gapo gitu gini di antaranya tu maklumat yang kita boleh bagi adik akak. Takut kita tak sedar. Ni noyak dahsyatnya. Allahu Rabbi. Lalu tu banyaklah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara dalam ayat tu ayat. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ni. Apabila bumi kehek tu macam mana berlaku di Jepun. Lepas tu kita pun berlaku seperti jugalah marai dulu ni. 2 3 4 hari marai rupa ni jugalah. Bumi kehek ke apa? Bumi kehek air tu selai habis kita. Kita tak khabar. Kita tak sedar. Kalau tak sedar ni nak macam mana pun sedar. Sebab tu kita kena mari duk bincang, kena mari duk royak, mari duk wi pesan ni. Itulah tujuannya bukan gapo dak.
Tu tengok. Lepas pada berlaku gempa bumi di Jepun. Lepas dah berlaku gempa bumi di Jepun, mari dulu. Tengok suasana. Mak kita ni teruk dah tengok. Tapi dia ni, Allah, Tuhan kocok hingga sampai habis licin. Hancur lebur. Supaya kena bom dah. Bakar dengan rumah-rumah, utuh dengan bangunan tinggi. Tinih orang-orang. Lebih kurang lah. Tapi kita kena sedar. Kita kena khabar gapo yang Tuhan tunjuk kepada kita. Tujuan yang berlaku saat ni tu bukan nak kita sedar. Bab itulah hari ni kita tengok suasana. Bab tu orang tanya, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya apa yang terjadi di bumi ini, pada bumi ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bumi menyampaikan beritanya ni. Seakhir dah ni. Bumi royak gapo kita. Benda yang berlaku ni Tuhan nak royak gapo kita. Ni kita kena sedar. Jangan duk galik lagi tak ada tahu nama. Maya be pun duk kedarah-harap gapo gitu gini. Maksiat penuh benar. Banyak lagi lah. Ni Tuhan tunjuk ajar yo. Sikit-sikit. Bi anna rabbaka auhalaha. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Segala-galanya yang berlaku ni tak ada siapa yang paksa. Tuhan yang melakukan segala-galanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Tuhan sebut lagi. Tuhan sebut apa lagi? Tuhan royak apa lagi? Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Pada hari ni manusia keluar daripada kuburnya. Dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan-balasan semua perbuatannya. Nak royak atau gapo dalam ayat Tuhan sebut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Lepas pada Tuhan siut sekala yang pertama, habis manusia yang hidup tak ada muka bumi. Semua makhluk Tuhan yang hidup akan mati habis. Apabila mati habis, maka Allah Ta'ala perintah malaikat siut sekala yang kedua. Bunyi macam mana dah tahulah. Sekala yang kedua ni mari hidup habis. Maka hidup ni bangun daripada kubur-kubur. Mati mana? Mati dari sungai. Bangun daripada sungai. Mati dalam keadaan apa? Bakit mari untuk berkelompok-kelompok jalan untuk pergi di padang mahsyar. Maka pada masa itulah pergi buat apa tu? Ashtatan liyuraw a'malahum. Allah Ta'ala akan bagi dia tengok. Bukan suruh kita tengok. Ambil we tengok. Tak tu ayat. Liyuraw a'malahum. Ashtatan liyuraw a'malahum. Allah Ta'ala ambil we kita tengok. Bukan suruh kita tengok. Kalau suruh kita tengok tak tengok cerak lah. Kalau suruh kita tengok tak tengok cerak. Kerana banyak dosa-dosa yang kita buat atas dunia. Tapi hak ada gini Tuhan ambil we kita mari tengok. Tuhan sengaja mari ngendai amalan-amalan perbuatan kita di atas dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka bagi siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasan dia. Pi buat baik atas dunia ni, maka kebaikan atas dunia, dia bukan boleh tengok balasan di hari akhirat esok. Boleh tengok kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan bagi siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun besar biji zarah sekalipun atas dunia ni, maka dia akan melihat balasannya. Kejahatan pun kena tengok juga, kebaikan pun kena tengok juga. Lalu itulah kena kebaikan tak apalah pakat nak kita tengok belakang, kena kejahatan pun nak kita tengok. Hak ni di antara. Tapi tak ada kita tengok pun Allah Ta'ala akan mari henai kita tengok ni kejahatanmu atas dunia ni. Sebab tu kita kena sedar kembali. Gapo yang Tuhan hantar mari tu sebagai tentera Tuhan ya panggil. Tentera Tuhan. Lepas tu lagi kita nak oyak ni lah di antaranya yang Nabi sebut
benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Dunia akan jadi huru-hara, dunia akan jadi tak tahu raga, dunia tak tentu masa. Nah, dunia tak tahu musim ni. Siapa dah kita ni? Ada tak musim dah ni? Nak boleh tahu kata musim boh, nak tahu musim marah, ni tak tahu kala. Mana musim boh, mana musim marah. Kadang-kadang grup ai mari dengan tak khabar-khabar. Ni kita tak sedar. Kita duk pasal kata lambat lagi. Moga kita tak mau dengar agama. Kita duk dengar moga lain. Nah, kalau kita pergi di negara Arab nak oyak. Nanti ustaz pergi 4 belah ni, kita nak pergi pukul ramai-ramai yang mana tempat jadi. Boleh dikatakan negara Arab, seluruhnya negara Arab ni hijau. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata la taqumus sa'ah, tak akan berlaku hari kiamat hatta ta'udal ardul arabi, hingga sampai tanah Arab yang kering kotor dulu. Kalau sebut Mekah, sebut Madinah, sebut negeri Arab saat ni, pada pasir, tak ada pohon kayu hijau-hijau pun tak ada. Murujan, Nabi kata hatta ta'udal ardul arabi murujan wa anharan. Tanah Arab ni yang kering kotor akan jadi subur, akan jadi hijau, dan ada sungai yang mengalir pula. Ni kita tengoklah tepi Kaabah ni nak ayat ni. Tengok upuk tu semacam mana mau kita dah. Ni dia panggil gapo? Dia panggil tanah yang Tuhan tunjuk mari. Lepas tu macam-macam berlaku dah ni. Kita tengok Allah. Nah, lepas tu bila lagi kita nak taubat? Bila lagi kita nak sedar? Bila lagi kita nak khabar? Di antaranya tanda-tanda yang Tuhan tunjuk nawi kita tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, keliklah kepada Allah. Nah, sebagai taubat yang sengoti, bukan taubat main-main dak. Lalu tu kita banyak mana dosa pun Allah Taala akan hapus dosa kita. Tu di antaranya. Hari ni kita sambung. Tu mukadimah saja je baru tu. Nak kita sedar kembali bahawasanya kita duduk dalam keadaan dunia sudah akhir. Dunia sudah akhir zaman. Lalu tu kita duduk dalam keadaan ini, kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis hari ni, kita akan baca hadis yang ke-6. Marang kita baca hadis yang ke-5. Minggu marang itu iaitu umat Islam mengikut lakah-lakah Yahudi dan juga Nasrani. Hari ni kita masuk dari hadis yang kena, macam mana Nabi ada sabda dalam hadis Nabi. Hadis yang kena ni golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni golongan tak saya pakai hadis. Cukup dengan Quran. Ni lah. Akhir zaman Nabi kata juga. Akhir zaman ni ulama ada mengatakan juga. Akhir zaman ni Nabi kata gapo dalam hadis? Nabi kata akan timbul golongan-golongan. Akan timbul beberapa firqah. 73 firqah tentang orang Islam. Lalu tu di antaranya yang Nabi sebut dalam hadis Nabi. Macam-macam lah. Timbul ke zaman ni boleh tengok satu persatu di antaranya. Hak tu firqah tu, hak ni firqah ni, hak tu puak tu, hak ni puak ni. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqal yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah. Nabi sebut dalam hadis. Iftaraqal yahudu ala al-ihda أو 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. Nabi sebut dalam hadis. Hadis mana ni? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi. Itu sebab tu Nabi kata gapo? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Nabi kata kaum Yahudi ni akan pecah tubik 71 golongan. Orang Nasrani pula akan pecah tubik 72 golongan. Dan Nabi sebut lagi, dan umatku, Nabi kata umatku
Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 puak. Nah, 73 puak. Maka di dalam itulah di antaranya Nabi sebut lagi beberapa perkara. Maka 73 saat ni Nabi kata saja yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu Rabbi. Maka 73 saat ni hak mana masuk syurganya? Iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah yang ikut jemaah. Nah, lalu tu di antara lah ni pakat duk mengakulah akulah ahli sunnah wal jamaah. Akulah ahli sunnah wal jamaah. Mengaku gitu gini hingga siapa batal ke orang, nakal ke orang, mutabdi' ke orang. Nah, habis licin hari ni. Siapa saya pun kena juga 2-3 hari marah. Nah, nya kerak nya no difitnah. Oleh golongan-golongan yang panggil apa yang panggil red wing yang panggil. Nah, golongan sutong tu panggil. Nah, kita boleh laktan ke apa dah ni? Boleh cukup dah laktan tu. Siapa kata admin dia tu nantilah. Hari Senin ni kita jemput lah. Kita wi amaran dah. Tak dengar temu lah. Dah. Itu di antara dah. Golongan-golongan yang Nabi sebut. Sebab tu, satu golongan yang timbul di akhir zaman, Nabi kata golongan anti hadis. Anil miqdam ibn Ma'adi Kariba radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadisi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allahu rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dalam hadis Nabi sebut gapo lagi. Nabi kata hadis daripada Miqdam bin Ma'karibah radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir tiba suatu masa di mana seorang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya. Akhir-akhir ni belum nak kemat, Nabi kata akan timbul ada orang laki-laki yang sandar duduk di atas katil dia, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Nabi kata akhir-akhir zaman mu boleh tengoklah seorang laki-laki. Sebut laki-laki ni kadang-kadang masuk sekali dengan puan lah. Nah, seorang laki-laki ni akan duduk menyandar atas katil dia, duduk buah atas meja, duduk buah atas kerisi, pakai duduk liku wak wong sama-sama dia. Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadisin. Orang royak hadis aku kepada dia. Min hadisin fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal. Orang laki-laki saat ni duduk sana atas katil, lalu disampaikan kepada dia sebuah hadis daripada hadis Nabi. Maka dia berkata, dia kata walah mana? Bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal. Dia kata apa? Lalu disampaikan hadis dia saat ni, pegangi kami dan kamu hanya kitabullah azza wa jal. Pegangi kami ni, pegangi kita dan pegangi demo hanya Quran aja, tak pakai hadis. Ni, timur dah lah ni. Tak pakai hadis. Tak mau pakai hadis, pakai Quran saja. Nah, agama kita kawin Islam, demo Islam, kita guna hanya hadis saja. Nah, kita guna Quran saja, bukan guna hadis saja, guna Quran saja. Bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Dia kata apa? Pegangan kita ni hanya kitab Quran, kitabullah saja. Nah, apa yang dihalal oleh Quran, maka kami halalkan. Yalah ni. Gapo hak Quran halal, maka dia halal lah. Maka Quran sebut dah. Quran, kalau pergi Quran saja ni dia sebut dah. Kita tak pandai nak nyelemik Quran saat ni tu. Tak pandai nak nyelemik ilmu dalam Quran. Lalu tu kita tak ada. Nah, kita tak boleh make dalam Quran. Ilmu Quran kita tak siapa nak pergi.
Lalu tu di antara hari ni tak pakai dah hadis Nabi dah, tak pakai hadis Nabi. Pakai Quran saja sudahlah. Tu di antara yang mana kita boleh tahu maklumatnya. Oleh kerana tu ni Nabi sebut apabila datang belum nak kiamat ke timbul gulungan gini. Nah, lepas tu dia royak apa lagi? Gapo yang dihalal oleh Quran maka dia halal lah. Dan gapo? Nah, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Gapo yang dihalal oleh Quran dia halal, gapo yang diharam oleh Quran maka dia mengharam juga. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Maka Nabi sebut lagi dalam hadis, apa yang dihalal oleh Quran maka kami halalkan, dan apa yang diharam oleh Quran maka kami haramkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Nabi lanjut lagi, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Padahal apa yang diharam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samalah hukumnya dengan apa yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda hak Nabi haram tu Quran haram dah, bukan benda hak Quran halal Nabi gi haram, tak ada. Sebab tu dia timbul golongan-golongan ni. Akhir zaman ni Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nak ayat gapo? Orang laki-laki yang dimaksud ke dalam hadis ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas pada Quran. Orang yang gapo? Orang yang tak pakai hadis sat ni nak ayat tu ikat hadis. Tak payah pakai lah hadis Nabi tu. Borang dah. Timur dah lah ni. Pakai no hadis. Hadis ni yuk lalang. Wani kata. Nah, ni fok-fok ngaji siya banyak ni. Dia temu macam ni. Nah, dia duk bawa dengan hari ni lagi. Kita kena ambil witiasak lah masuk. Witiasak ilmu gapo pun dalam Islam kita ni tak kira lah ilmu gapo, matematik gapo semua. Kalau pergi sakut dengan agama, maka tak ada masalah gapo. Nah, main cahaya witiasak habis licin selerok tabak. Ramai mana ya sesak dengan sebab witiasak aja. Nah, sebab tu dia tak percaya kubur-kubur ni. Dia tak percaya kubur, azab kubur. Dia tak percaya nikmat kubur. Tak percaya tu. Keluar masuk tak ada berlaku gapo kali. Ni buat teh. Banyak akademik jadi bahasa ni lah. Nah, nyom menyeleweng habis. Hak ulama-ulama dulu kata, ulama-ulama dulu royak, nyom menyeleweng habis. Nah, hingga sampai dia boleh batal ke orang. Jenis orang ni. Dia batal habis orang. Tak boleh tu, Allah salah tu. Neraka tu. Nah, neraka orang lagi. Sepengan neraka ni hak dia. Tak gitu ni perangai orang ni. Nah, lepas tu dia buat lah macam-macam lah ni. Ada dengan pek, ada dengan apa. Lepas tu duk fitnah. Nah, situ, sini, gapo. Fitnah macam-macam. Hak sebenar tak tahu gapo. Nah, kalau fuak-fuak dia tak apa senyap. Tu dia panggil perangai. Tak. Ni fok-fok kekucalana yang panggil ni. Allahu Rabbi. Ni nak ayat kata akhir zaman akan timbul seorang laki-laki yang duk sana atas katil saat ni, apabila ayat hadis ke dia kata tak akal dah hadis dah, pakai Quran sudahlah, tak payah-payahlah hadis. Sedekah dia mengingkari kedudukan hadis untuk tepat ambil hukum agama. Sebab tu kita mazhab Imam Syafi'i, kita ahli sunnah wal jamaah, tepat keluarkan hukum kita tepat. Ingat baik. Satu, Al-Quranul Karim. Dua, hadis Nabi SAW. Tiga, ijmu' ulama. Sepakat ulama. Yang keempatnya, qiyas. Bak qiyas ni. Kena ada juga bak qiyas. Kalau tak qiyas, malahlah kita tak qiyas kak. Ya ada juga golongan. Sudah tak payahlah ijmu' ulama, tak payahlah qiyas. Quran hadis sudah lah. Kerana Nabi pesan dalam khutbah Nabi ke. Nah, mu jangan tinggal dua perkara, Nabi kata. Ya pergi sedap lah. Sanak dia sedap lah. Pergi dah dua perkara ni. Kalau mu pergi dua perkara ni, mu tak sesak barat. Kita ni orang mulut Jawi ni, kita ni orang tak pandang Arab. Pergi dua perkara ni, selerok tabak lah. Sebab tu kita nak dengar ulama. Yang jurusapa Nabi royak dah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni orang makan saka Nabi. Lalu tu kita kena dengar ulama-ulama. Nah, tu di antara ni nyebata habis ulama-ulama kita. Nah, hanya sedaknya bata ulama-ulama kita, masya-Allah. Nah, ngejek nyanyi pula.
Nah, kitab tino tak baca kitab tino lah kitab tino. Tak pakai sekeh pala dak reti Melayu nampak. Kitab tino. Kitab tino tu ambil daripada kitab jatah tu lah marinya. Tak. Jadi dak reti lajak kecek. Tak gitu marah panas ni makin ni saya madu ni pagi-pagi ni. Panas petang. Itu di antara. Dak. Kecek nama biasa tu. Sebab tu lah Nabi kata golongan ni tak akan ada hadis Nabi. Pakai Quran aja. Nah, Quran sebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran. Karo-karo yang tak ada dalam Quran banyak mana. Nah, Quran ni sebut luah-luah mari. Lepas tu kita ini dengan hadis Nabi pula lagi. Nah, mari tengok pelago dengan hadis Nabi. Ha ni. Nabi tolong royak. Tengok dalam Quran cara mai semaya. Tuhan royak ke apa? Nah, Tuhan royak ke apa mai semaya? Sapu muka. Sapu tangan, sapu siku. Sapu kepala, sapu kaki, sapu buku lali. Nyok tu ya, apa pasal mana bah sapu? Nak sapu pasal mana? Lalu tu kena gerekeh dengan hadis Nabi. Nabi pun royak sekara gini. Nabi buat contoh mari. Lah ni basuh tangan. Lah ni basuh muka. Basuh muka pula Tuhan sebut. Tuhan tak sebut. Sekat mana. Dalam hadis pula mari. Sekat ni basuh muka. Nah, mari sampai sini. Nah, sapu kepala pula biasa mana? Tu ada khilaf pula ulama. Mazhab Syafi'i kata sapu 3 rak rambut pun sah dah. Mazhab Maliki tak boleh. Nak sapu habis kepala. Mazhab Hanafi sapu 3 gigi daripada kepala. Tu tengok. Tak kira ulama melalui hadis Nabi. Itulah kita royak di antaranya. Ini nak pandai-pandai, nak tafsir diri. Baca Quran tu telo. Nak tafsir diri tak pakai hadis Nabi. Ni golongan, dia panggil golongan anti hadis. Makna kata golongan yang engkar ke hadis. Kalau kita royak dia, hadis doa tu hadis doa. Hadis doa. Pia yang mendoa ke hadis. Tu di antaranya. Tak kira puak mung yang mendoa ke hadis. Mo. Jadi tak kerti telajak kecek Tak pakai ulama. Tapi tuai tu dua ulama. Moga tak pandai kena cokek sendiri pun. Ni nak royak tu golongnya yang timbul di belakang-belakang. Belum pada nak kiamat. Nah, yang royak apa hadis tak perlu dah untuk dijadikan sebuah hukum. Tak pakai dah hadis ni untuk ambil hukum Islam. Tak pakai dah hadis. Tak nak pakai dah. Pakai Quran sudahlah. Nah, sedekah Quran hadis ni ia panggil sumber, tempat hukum dan juga tempat rojok ke. Tempat rojok ke kita. Nak rojok harga apa? Rojok dalam Quran. Rojok dalam hadis. Sebut dalam hadis dah mari. Rojok lagi dalam ijma' ulama. Ulama mana? Kata mari ulama. Sepakat pula ulama. Ijma' ulama tu mari. Sepakat mari ulama gitu gini. Pas pada tu bak kiyah pula mari. Nah, tu di antaranya. Kecek sedap lah. Nanya kata gitu gini. Nah, dan seorang itu tidak akan dapat memahami Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Siaplah kita orang jahil tukir ni tak pandai apa sekarang. Dia nak baca Quran, nak tafsir sendiri, nak pandai diri, nak ambil hadis, nak ambil ayat dalam Quran sendiri. Selerak tabuk lah, sesak barat habis lah. Nah, mari macam-macam duk dengar dan Tuhan ada tangan, Tuhan ada 2 tangan. Tu saya pakai ulama tu. Tuhan ada 2 tangan. Tuhan ada muka. Tuhan duk sila, duk cokoh di atas arah. Yang dah belaka tu. Ni, golongan yang tak saya pakai hadis, yang tak saya pakai ulama. Nak pakai sendiri, nak ambil, nak rojok sendiri, nak tafsir sendiri. Temu banyak juga. Nah, dan juga dalam hadis Nabi, Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan juga garis panduan umum. Quran ni banyak. Dalam Quran ni sebut macam-macam mari. Quran sebut tu satu ayat dalam Quran. Sebab tu ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah dalam Quran. Ayat muhkamah ada mari. Ayat mutasyabihah pun ada mari. Dalam Quran ni ilmu. Sebab tu lah Kalau Tuhan jadi Quran mudah sangat ke, tak payah ada ulama lah. Semua orang jadi ulama belaka lah. Itu di antara. Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan juga kandungan serta kehendak-kehendak ayat Quran. Serta menghuraikan dan juga menerangkan gapo-gapo yang muskil yang ada dalam itu Quran. Mari pelaga dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ni isi satu persatu. Nabi hurai mari sekara-kara, 2 kara, 3 kara. Nak bagi kita mudah faham. Pas kita tak ada dengan Nabi, kita kena ambil ulama mari atur 1, 2, 3, 4.
Ulama tolong hatur wi kita. Tu. Mari duk batal ulama habis licin hari ni. Buat dia ngaji 4 tahun kelik ada doktor ada gapo. Astaghfirullahalazim. Ni ada ni tamning doktor-doktor aja duk mengajar dah ni. Kita masuk dalam page tu ada dah admin hari. Tengok. Belik serbai belakang apa? Duk fitnah orang, duk menuduh kau orang, duk gapo kau orang. Bukan orang tamadah. Dak. Allahu Rabbi. Oleh kerana itu syariat tidak akan sempurna. Syariat tak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran saja. Quran Ustaz. La ilaha illallah. Sebab tu kita kena isi dengan hadis Nabi. Ni ulama kecek. Tetapi kita kena mesti disertai dengan hadis Nabi SAW. Kita kena pergi sekali Quran dengan hadis. Maka hadis pun kita mari hadis pun kita tak reti kita ni. Kita orang jahil tukir ni tak pandai apa sekarang. Tak reti dengan hadis saja. Lalu kita kena rekeh dengan ulama. Tengok bahas ulama kata gapo, ulama gapo mari, ulama royak gapo mari. Ni nak kok mana? Ulama bahas mari. Barulah kita boleh ambil. Dengan sempurna hidup kita ni. Dok habis licin hari ni. Tak ada tak ada dalih. Tak ada temu lagi tak temu lagi dalih. Tak ada. Yang lari habis lah ni. Nak yakwi yang ada. Hari Ma'at nu ngajar pagi Ma'at nu lari juga. Nabi tak suka ngajar hari Ma'at. La ilaha illallah. Hari lain pun tak nak ngaji lah. Orang lain kerja belakang. Hari Ma'at ni biasa orang kita ni cuti ke. Tak ada buat gapo lu kerja. Orang tua dulu jatuh molek tengok. Kalau hari lain tak dah harap lah kata budak ni boleh ngaji, boleh dengar, boleh gapo. Lalu tak mari pagi Ma'at kita buat majlis ngajar. Tak boleh ngajar hari Ma'at. Nabi tak ngajar hari Ma'at. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikut mana pagi ni jadi marah ni? Nak gitu. Masya Allah. Ni nak oyak atau akhir zaman ni timbul benda-benda balas ni. Timbul benda balas ni. Dah timbul dah sekarang. Allahu Rabbi. Itulah di antara yang mana kita boleh bagi maklumat dah. Padahal lah banyak mana lagi. Lalu tu insya-Allah lah minggu depan kita ikut belah lek malam pula lah minggu depan ni. Hari ni cukup. Insya-Allah minggu depan malam Sabtu depan ni kita sambung lagi. Penyakit umat-umat dulu. Hadis yang seterusnya penyakit umat-umat dahulu. Penyakit umat dulu ni gapo katik. Mudah-mudahan kita boleh dengar tazkirah agama, kita boleh dengar majlis-majlis ilmi macam ni. Tujuannya besar kali kita nak peringatan kesedaran pada kita lah. Daripada kita duk galik, daripada kita duk lalai, daripada kita tak apa ni. Daripada kita ni duk tak tahu gapo, tak ada cara gapo agama. Lalu tu kita dengar, kita boleh mikir sebentar, kita boleh pejam mata. Allahu Rabbi. Sungguhlah kita galik banyak ya daripada gapo-gapo saja ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh jagalah. Kita pakat-pakat jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan pergi masuk dalam gulungan-gulungan yang gulung-gulungan yang sesak. Yang sesak, yang tak tahu kata gapo. Hidup tu duk perasan kata dia lah kena. Kucar kacih habis masyarakat, selerak tabak habis masyarakat. Ni alamat akhir zaman yang Nabi sallallahu sebut. Allahu Rabbi, banyak lagi lah dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuhan sebut banyak dalam ayat Quran tentang hak kiamat, tentang pada mahsyar, macam-macam Tuhan sebut dalam Quran. Lalu tu kita lah kena rajin dengar agama saat ni. Kena rajin dengar. Kena rajin dengar lah. Antaranya nasihat-nasihat. Tujuan apa? Nak kita sedar kembali. Ni nak puasa tak ada banyak hari dah ni. Tak tahu lagi ni kodoh-kodoh. Ada kodoh lagi puasa ni. Mayat tak kodoh langsung. Nanti nak balas boleh puasa lah. Orang ada kodoh tak boleh mayat tu nak tahu. Walaupun muda kodoh masa muda ada. Tu di antara banyaklah kalau kita tengok kok. Jadi hal belaka kat kita ni tak. Allah, itulah di antara. Ada gapo, tak ada gapo lah. Kongsi tak ada gapo dah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang begitu cukup lah. Kita dapat manfaat yang begitu cukup. Kita dapat boleh
taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan sebab kita gapo? Dengan sebab kita boleh dengar agama, boleh ingat gapo yang Tuhan hantar mari, gapo yang Tuhan jadi, gapo yang Tuhan duk berlaku lah ni. Nah, untuk nak kita sedar kembali bahawasanya Allah inilah alamat-alamat kiamat. Belum nak berlaku kiamat ni, dahsyatnya benda-benda yang berlaku. Hingga siapa Nabi royak tu mu kena kikir dengan tulen, mu kena kikir. Nah, kena kikir dengan gigi gerah ni. Hak agama nak kikir dengan gigi gerah. Jangan dia buat main-main. Sebab itulah belum nak kiamat ni datang bermacam-macam kelakuan yang tak pernah berlaku di zaman dulu. Tapi tak berlaku zaman dulu pun Nabi sudah pesan berlaku dah. Akan berlaku dan makin gini. Hari ni kita boleh tengok. Nah, masuk ke jadi sikap. Masalah ni Allah tak ada nak buat gapo. Baru pagi ni sekejap tak sudah. Allahu Rabbi. Lalu itulah. Tu di antara dah. Allah, ada gapo lagi nak kongsi sama? Tanya penonton kita, ada gapo nak kongsi sama? Saya pun ambil masa sejam je lah hari ni dah. Ada 10 minit lagi ambil masa sejam je hari ni. Kerana kita tak ada urusan lagi hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cai leo kah dia ni dai hen alamat สัญญาณวันกิยามะห์มากจริงเลยมากจริงแล้ว Tu sungguhlah. Nah, di antaranya hari ni boleh tengok sekarang lepas sekarang alamat-alamat yang Tuhan hantar mari. Nak kita sedar kembali ya, nak kita khabar ya. Kita duk galik dah. Maye-maye pondok. Nah, tak ada bahagian-bahagian agama, bahagian-bahagian wajib, tak ada cara apa sekarang. Lalu itulah di antaranya Tuhan hantar. Nah, mari macam-macam di antaranya. Nak kita sedar. Nah, nak kita sedar, nak kita khabar. Lalu tu sidang penonton yang sama dalam Facebook UTK. Nah, mudah-mudahan kita dapat kembalilah. Nah, kita dapat kembali. Kita dapat gapo? Kita dapat ingat, kita dapat jaga. Learning tu masing-masing jaga keluarga lah. Jangan lepas. Masing-masing jaga. Alhamdulillah tahun ni Tuhan hantar banjir mari. Boleh menyebabkan muda-mudi kita tu ramai lah. Yang tak ada pergi masuk campur aduk dengan countdown dengan gapo tahun ni tu. Kerana susah payah. Jalan pun katuk gitu gini. Nah, Alhamdulillah. Nah. Tak gitu di antara dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tu di antara ni dia mau kata ni tak pelik langsung lah Ustaz. Oh, Imam Syafi'i kena sendiri, Syekh Daud pun kena sendiri. Yalah dah lah golongan ni, dia tak lagi dah. Ya fuak ni ya. Nah, fuak ni ya. Ada jadi kerja. Allah. Nah, Masya Allah ni lah tanda akhir zaman. Sebab dalam hadis Nabi ada sebut satu hadis. Nah, Nabi ada sebut, kalau kita buka kitab hadis, kitab akhir zaman ni Nabi sebut hadis yang mula-mula Nabi sebut, tahu tak hadis ke apa? Nabi kata hadis mula-mula, nah, jangan kamu suka menyalahkan orang lain. Ini hadis mula-mula akhir zaman. Nah. Kok mana ni? Pramun ti di wakaf sah mai. Pramun bahasa mana tu ti di wakaf tak faham tu. Nah, pramun ti din wakaf sah mai pramun bab nai lah. Tak faham soalan tu. Pramun bahasa mana? Buat apa kena pramun tanah wakaf? Tak faham soalan tu. Nyok tu bukan soalan lagi tu. Nak dalil lagi. Nah, Nabi sebut ke apa? Nabi kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Nah, Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata gapo dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata jika ada seorang berkata orang ramai sekarang ini sudah rusak, maka orang yang berkata itu sendirilah yang paling rosak antara mereka. Ni,
Nabi royak dalam hadis. Nabi kata jika ada seorang berkata hari ni sesak barat habis. ada golongan. Tak boleh tu. Bid'ah, ahli bid'ah, ahli ahwa. Aduh, macam-macam mari kelima. Zat-zat ni. Nah, hang tu gini, hang ni bid'ah, hang ni tak boleh. Hang tu bukan, hang tu gini macam-macam je hari kelima tu. Kecek dak. Nah, bid'ah. Nah, bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tu sesat. Ahli neraka. Sedapnya kata. Ni Nabi kata akhir zaman ada golongan ni. Nabi kata. Golongan mana? Orang ni, orang sekarang ni, ya gapo? Ya rosak habis orang lain. Hak dia so, ya hak kena. Ni Nabi kata 73 puak ni. 73 puak. Ya rosak habis orang lain. Tapi Nabi royak sedekah. Fahuwa ahlakuhum. Nabi kata. Ya royak demo ni orang yang sesat, demo ni ahli neraka, ni ahli bidah. Nabi royak hak sebenarnya dia sendirilah orang yang paling rusak di atas muka bumi ni. Dia sendirilah orang yang paling apa? Orang yang paling sesat di atas muka bumi. Tapi dia duk perasan kata dia tu kena. Tu di antara tu hadis mula-mula dalam kitab akhir zaman Nabi sebut. Allahu Rabbi. Tak peliklah kita dengar hadis Nabi kata gini ke. Kerja dia ni dia panggil semu Dajjal. Kaki tangan Dajjal. Kalau hal lain tak kata tengoklah. Orang nak pergi countdown, tak countdown, orang nak pergi Happy New Year, Merry Christmas, dia tak kata. Dia tak kata, tak boleh. Tak boleh, Happy New Year tak boleh. Tu bukan kerja kita. Dia tak kata. Kalau nak baca Quran, kalau nak majlis zikir, jangan hak ni. Masuk neraka terus. Tu dia panggil fuak-fuak ni. Allahu Rabbi. Minta maaf lah tu kasar bahasa. Ni kita royak dengan sungguh lah. Gapo yang Nabi ada sebut dalam hadis Nabi. Gapo yang Nabi sebut dalam hadis akhir zaman 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Benda ni akan berlaku dan juga sudah berlaku dah lah ni. Itu di antara dah. Apa saja yang kita boleh bagi maklumat hari ni. Kalau kasar bahasa salah silap, minta maaf banyak lah. Hak mana hak baik, hak mana ada manfaat, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu kemat saat ni. Benda yang apa? Benda yang paling dahsyat. Kalau kita mati, sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kalaulah kamu mati, maka kamu boleh kecaklah kemat kamu. Kita mati pak ni kita boleh kecak dah kemat kita. Kerana mula kemat di atas seorang saat ni, mati itulah. Allah tu di antaranya. Allah ni ramai kan ni dia kata ni. Alim ti mai syai ulama. Nước lời sau ni. Tu lah. Alim ti mai syai ulama, nước lời sau ni, betul lah di antaranya. Kita boleh tengok macam-macam hari ni. Boleh tengok macam-macam. Lah ni tok guru Facebook banyak lah ni. Boleh ngajar dalam Facebook ni panggil baba. Tak ada apa dah. Boleh duk live macam ni kak. Boleh duk kecek apa panggil baba. Kita ngaku diri baba. Tak. Allah lah ni mudah nak jadi baba. Belik sebel ni. Belik sebel gini. Kain sebel tak tahu. Kecek agama dalam Facebook. Panggil baba lu dah. Pergi nak pergi panggil baba dah ayah ni. Tak kena buka pondok. Tak kena nadah kitab lama. Tak kena mendalami ilmu agama dah. Kecek. Telo-telo tak apa. Ni pakai musibah ni kita pakai tolonglah saudara-saudara kita yang selebah nak buat kerana ujian Tuhan. Tu. Pakai sebel molek. Panggil, baba. Assalamualaikum baba. Tak gitu. Tu di antara. Allahu Rabbi. Inilah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda alamat-alamat kiamat yang mana Tuhan ada sebut. Tu banyak lagi lah kalau kita tengok di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Tuhan sebut macam-macam pada kita. Tujuan apa? Tujuan nak bagi kita khabar, nak bagi kita sedar. Gapo yang berlaku di akhir zaman, gapo yang duk berlaku sekarang, maka kita banyak kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk dalam golongan orang yang dapat limardatillah. InsyaAllah
Cukuplah pagi ni dah. Terima kasih semua yang sedang ikuti. Nah, terima kasih semua yang tekan sebar, yang tekan share 50, 500 lebih tekan share pagi ni. Dan 900 orang ni ramai lah pagi-pagi ni dah. Sementara duk tunggu nak pergi kerja pagi ni. Kita boleh masuk sama-sama ikuti. Kita boleh masuk dengan apa saja sebagai nasihat. Hak mana hak baik tu memanglah kita melalui hadis Nabi, melalui hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana hak tak baik duk dengar saat ni tu. Nah, ada kasar bahasa tu kejahilan saya. Nah, tu kejahilan saya. Tak ada sakut paut sikit abuk dengan hadis Nabi hak tak baik tu. Nah, tak ada sakut paut sikit abuk dengan ayat Quran hak tak baik. Semua tu kejahatan saya, kejahilan saya. Nah, kedoif saya. Hak ada jumpa hak tak baik tu dah. InsyaAllah lah mudah-mudahan kita boleh jaga. Nah, learning ni kita kena jaga imej saja. Jaga imej so. Masing-masing kena pakat jaga imej. Kita jangan duk galik lagi dengan agama. Kita kena jaga imej kita masing-masing ni. Kena jaga sungguh-sungguh imej ni. Sebab kalau kita tak jaga imej kok, gapo kita nak jumpa tak tahu je. Learning bukan masa untuk kita nak tupu dengan kerja saja, nak tupu dengan cari duit piti saja. Kita kena jaga imej kita benar-benar. Kerana Nabi kata akhir zaman belum datang dajjal mari ni, imej ni Allah. Nabi sebut dalam hadis akhir zaman juga. Ada dalam kitab hadis Nabi kata, orang ni akan Tuhan balik hati. Nah, pagi dia berimej, malam dia jadi kafir. Malam dia kafir, pagi esok dia jadi imej semula. Nah, akhir zaman ni Nabi ada sebut dalam hadis. Akan berlaku benda-benda gini sebab apa? Sebab Tuhan membalikkan hati-hati manusia dengan mudah sangat. Ada Islam molek-molek kafir perak dah. Oh ya, hari ni agama ni boleh jual dengan mata benda. Hari ni agama boleh jual dengan mata pitih, dengan duit pitih. Boleh jual, boleh beli agama lah ni. Apa? Tak ada apa. Nah, kalau sebut agama Islam tak ada apa. Tu di antara dah benda yang Nabi ada sebut. Lalu tu mudah-mudahan kita dengar, kita boleh ambil guna pakai. Kita dengar, kita boleh kesedaran. Kita dengar, kita boleh kembali ke panggal jalan. Nah, hak naknya banyak. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, idza tasyahada falyasta'wiz billah min arba'ah. Apabila kamu duduk dalam tahiyat akhir dalam sembahyang, Nabi kata maka membacalah doa ni sebelum pada kamu nak wisalah. Idza tasyahada falyasta'wiz billah min arba'ah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauh kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauh kami daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman. Ni besar benda yang Nabi wi peringatan, benda yang Nabi wi penerangan. Tujuan gapo? Tujuan kita tu dapat jauh daripada azab-azab yang Allah Ta'ala duk cedek di dalam kubur nanti. Allah Ta'ala duk cedek daripada dalam neraka. Allah Ta'ala duk cedek. Nah, untuk nak menguji ke seseorang, untuk dia tu selamat daripada fitnah-fitnah tu Nabi pesan banget sangat-sangat. InsyaAllah cukup dulu hari ni dengan kata yang mulia, Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindung murahlah rezeki kami ya Allah. Nah, boleh kami jejak di bumi haram Mekah dan juga Madinah, wa Masjidil Aqsa di Filastin. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, murah rezeki kami semua yang share pagi ni ya Allah. Tujuan kami saat ni tu boleh jejak bumi haram dan juga boleh jejak bumi Kuduh, bumi Filastin. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat, kita dapat boleh duduk dalam golongan orang yang dapat limaradatillah. Sebab itulah akhir zaman ni kalau kita tengoknya macam mana Nabi ada sebut, dan macam mana kita boleh tengok suasana fitnah dunia, fitnah alih hari ni, yang mana kita boleh tengok di antaranya Allah Ta'ala hatta tentera-tentera Allah Ta'ala hatta tentera-tentera Tuhan, Allah Ta'ala hatta benda-benda banjir gapo yang berlaku itu sebagai gapo, sebagai tempat kita boleh ambil buat mikir. Lalu tu mudah-mudahan kita dapat
selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.